Pertamanya, Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke Hadrat Ilahi kerana kita masih lagi diberi kesempatan olehnya untuk berkumpul di Dewan yang selesa dan penuh perkhidmatan ini, insya-Allah. Rasanya masih belum terlambat bagi saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada mahasiswa dan mahasiswi baru bagi sesi 2011-2012. Bagi memberkati majlis yang penuh barakah ini adalah lebih afdal sekiranya kita mulakan majlis dengan bacaan doa selamat. Untuk itu saya akan dengan segala hormatnya menjemput saudara Ainul Naim bin Ma'adam untuk menyertai bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami pada malam ini. Together with PMI UTM, kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahuma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syakiyan wa la matrudan wa la marhuma. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu in Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran kepada saudara Ainul Naim atas bacaan doa itu tadi. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tidak lengkap rasanya majlis tanpa ucapan alu-aluan dari Presiden PMI, Saudara Muhammad Zaki bin Harun. Tafadhali ma'dzura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. Sadaqallahul Azim. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita meneruskan, kita merafakkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk kesekian kalinya kita bertemu untuk program yang julung-julung kalinya, dan inilah merupakan program tradisi yang kita lakukan untuk menghargai kedatangan adik-adik baru, mahasiswa dan mahasiswi baru, dan alhamdulillah sahabat-sahabat adik-adik semua yang berada di hadapan ini, sahabat-sahabat yang telah terpilih dan untuk menyertai PMI UTM. Untuk pemakluman sahabat-sahabat adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika penyertaan yang kita buka ketika MTM, iaitu penyertaan seramai 500 orang kan untuk menyertai PMI, dan alhamdulillah adik-adik muslimin dan muslimat yang mana hadir pada hari ini adalah yang mana jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke program ini, iaitu program Together with PMI, iaitu mesra bersama dengan PMI. Dan tahniah sekali lagi kepada adik-adik semua yang telah merelakan ataupun telah meluangkan masa untuk hadir bersama dengan pimpinan-pimpinan dan juga bersama dengan mantan dan juga bersama dengan penasihat PMI. Dan gunakanlah kesempatan yang ada pada hari ini untuk kita nak merapatkan lagi ukhuwah di antara kita, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat dengan muslimat. Sebab apa program ini kita adakan semata-mata untuk kita nak merapatkan ukhuwah kita kepada Allah, merapatkan ukhuwah kita sama insan, dan kita nak menjadikan moga-moga di atas satu akidah kita kan, ini menunjukkan bahawa satu kekuatan yang kita bina dalam PMI UTM. Dan sekadar makluman yang boleh saya ceritakan kepada sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah sedikit berkaitan dengan PMI UTM. Mungkin di sini ada yang saya akui, ada daripada UTM KL kan, ada daripada Metrik, dan mungkin Metrik kali pertama mendengar PMI Persatuan Mahasiswa Islam, ataupun kadang-kadang ada akak-akak ataupun abang-abang kan yang terlibat dengan Persatuan Mahasiswa Islam dan suruh bila mana masuk dalam UTM carilah PMI UTM, betul tak? Rasanya ada di kalangan adik-adik semua yang pernah dengar. Okey, kalau berkaitan dengan sejarah PMI UTM kan, kita di dalam UTM sendiri, PMI ini ditubuhkan pada tahun 1983. Adakah ada tak tentu? Tak ada kan? Begitu panjang. Dan pada hari ini alhamdulillah atas kekuatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, PMI masih lagi kekal. PMI masih lagi wujud pada hari ini, dan alhamdulillah pimpinan terus bertukar, dan alhamdulillah. Sebab apa kita nampak matlamat PMI ini jelas, iaitu kita nak memakmurkan ataupun kita nak menghidupkan roh-roh Islam dalam UTM dan khususnya. Dan pengetahuan kepada muslimin dan muslimat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekadar pemakluman, PMI adalah merupakan salah satu persatuan yang menaungi mahasiswa-mahasiswa Islam, mahasiswa dan mahasiswi Islam. Sebab apa? Kalau adik-adik semua mungkin kalau ada berpeluang merujuk kepada perlembagaan universiti. Sebab apa? Kalau kita dalam universiti ini kita ada banyak agama kan, di antaranya ada agama Buddha dan agama Hindu. Dan secara meraihkan mahasiswa dan mahasiswi Islam, maka diadakan dan diwujudkan Persatuan Mahasiswa Islam ni disebabkan atas satu komitmen yang boleh kita nak wujudkan dalam suasana kita, dalam keadaan kita menuntut ilmu, dan dalam masa sama kan kita nak wujudkan bi'ah solehah ataupun suasana muslim kan, dalam UTM. Dan ini adalah merupakan salah satu matlamat besar yang PMI UTM telah gariskan ataupun telah tetapkan, iaitu kita nak mewujudkan bi'ah solehah. Dan apa yang saya harapkan yang hadir pada hari ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anda adalah merupakan permata-permata yang selepas ini akan bergelapan dalam UTM, yang akan terus menghidupkan PMI UTM. Sebab apa kita harapkan daripada perjuangan ada abang-abang yang terdahulu, perjuangan yang telah dulu bergelar sekarang ni ustaz, yang dulu memperjuangkan dan melaksanakan
segala matlamat ataupun visi dan misi PMI, dan alhamdulillah pada hari ini masih kekal. Dan saya harapkan di peringkat PMI sendiri bersama dengan pimpinan-pimpinan PMI, dan kita mengharapkan adik-adik semua dapat memberi sepenuh komitmen dan bersama dengan PMI. Mana yang rasa-rasa belum terlibat dengan PMI, kita akan ada di kaunter belakang sana, kita akan ada buka penyertaan, kita akan buka ruang untuk adik-adik semua, sahabat-sahabat semua, dan untuk mendaftar. Dan siapa-siapa yang masih lagi belum terlibat dengan usrah PMI sendiri, jumpalah abang-abang senior ataupun di peringkat pimpinan PMI sendiri untuk mendaftar sebagai anak usrah PMI. Sebab apa? Dalam masa sama kita dalam ruang lingkup kita dalam UTM ni perlu kita faham asas kita ataupun peranan kita sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi, iaitu kita datang untuk belajar. Tapi dalam masa sama, mungkin ada sahabat-sahabat yang pernah dengar tazkirah yang pernah disampaikan oleh abang-abang senior yang turun masa time MTM, masa minggu transformasi mahasiswa, iaitu kita mendedahkan kepada adik-adik semua, kalau boleh hidupkan jiwa survival adik-adik dalam UTM ni untuk kita nak mengenali, kan? Kita nak mengenali diri adik ataupun komitmen adik-adik semua, prestasi adik-adik semua dalam UTM ni, iaitu dengan kaedah kita terlibat dengan persatuan. Dan PMI ni adalah merupakan salah satu persatuan yang mana dalamnya, dalam PMI ni sendiri kita menyediakan banyak ruang pada adik-adik semua untuk nak menggilap bakat ataupun kita nak menghidupkan prestasi dalam diri adik-adik masing-masing. Sebab apa? Daripada PMI sendiri, kan, seperti yang kalau boleh saya nak kongsikan kepada adik, sebab apa, mungkin nanti kalau tajihat ataupun benda-benda yang berkaitan dengan orang kata tazkirah ni, mungkin yang aulanya daripada ni lah, kan, Ustaz Dr. Arif sendiri, dan mungkin kat sini saya nak kongsikan sedikit lah, kan, mungkin ni sharing moment, kan. Sebab apa, saya juga merupakan seorang ahli PMI UTM yang bermulanya daripada UTM KL, dan alhamdulillah telah berkecimpung selama 6 tahun dalam PMI, dan terlalu lama, dan banyak sangat pengalaman-pengalaman yang saya dapat, kan, daripada PMI ini sendiri, iaitu permulaannya. Ini saya nak cerita secara jujur, kan, sebab apa kita kongsikan supaya adik-adik ini menjiwai, kan, kenapa adik-adik semua terlibat dengan PMI. Kalau dah dahulu, kan, saya ni orang kata tak pernah pun bercakap di hadapan, tak terlibat dengan persatuan langsung, tak ada hati langsung dengan persatuan, nak terlibat dengan organisasi. Tapi alhamdulillah, selepas masuk dalam UTM KL, kan, kita terlibat dengan usrah, kan, daripada usrah ni lah kita nak membina diri kita, kan, kita nak membina jati diri kita sebagai seorang Muslim yang terkehadapan, iaitu Muslim yang proaktif, kan, daripada PMI. Sebab apa? Daripada PMI ni lah banyak kita belajar, dan macam mana kita nak bercakap dan berkomunikasi dengan orang, kan, sebab apa? Usrah ni lah, dia sebenarnya bermula dengan usrah. Itu yang kena boleh saya harapkan siapa yang sahabat-sahabat kat sini, muslimin dan muslimat yang tak ada grup lagi ataupun tak ada usrah lagi, kalau boleh jumpalah senior-senior mana yang ada di semua kenal, dan mintalah untuk terlibat dengan usrah. Sebab apa? Dalam usrah ni kita akan bina ataupun kita nak cuba bagi pendekatan kepada adik-adik berkaitan dengan pembawakan dalam PMI. Dan seterusnya, dan selepas saya kata begitu lama dalam PMI, dan alhamdulillah banyak kita pelajari, dan alhamdulillah, dan inilah hasilnya, iaitu kita mampu untuk kita nak membawa, kan, adik-adik semua hinggalah di UTM Sekudai ini sendiri. Dan apa yang saya harapkan kepada adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita harapkan moga-moga hati-hati adik semua yang hadir pada hari ini, yang hadir pada malam ini, dapat dikekalkan dengan program-program yang bersifat kita nak menghidupkan jiwa rohani kita, kan, disuruh kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, kan, seperti mana yang ayat saya bacakan pada permulaan tadi yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, patutkah aku mengambil penolong selain Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi, dan ia memberi makan? Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Islam. Dan aku diperintahkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu sesekali menjadi orang munafik. Nauzubillah min zalik. Dan di sini peranan kami jelas di peringkat PMI, iaitu kita nak bersama-sama membawa adik-adik semua bersama-sama dengan kami, iaitu dalam masa sama kita nak menjadi soleh, dalam masa sama kita nak menjadi muslim, iaitu dalam masa yang sama kita nak jadi orang yang soleh, iaitu mukmin muttaqin, iaitu kita nak jadi orang yang beriman, yang bertakwa.
Dan dalam sesama Muslim, iaitu kita mampu tarik sahabat-sahabat yang berada di luar, dan sahabat-sahabat yang mungkin kadang-kadang dia terlepas, kan, mungkin tak dapat nak hadir pada hari ini, dan kadang-kadang dia tak dapat hadir pada malam ini, tapi kita mampu untuk menarik mereka bersama dengan PMI. Dan inilah peranan yang kita lakukan, ataupun konsep yang kita lakukan, iaitu kita nak menghidupkan jiwa-jiwa yang dalam masa yang sama mereka soleh, dan dalam masa yang sama mereka Muslim, iaitu mereka mampu menarik sahabat-sahabat untuk terlibat dengan bersama dengan PMI, dan kita nak wujudkan bi'ah solehah dalam UTM. Dan ini seperti mana yang sahabat-sahabat adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Taala ketika masa MTM mungkin diceritakan berkaitan dengan program-program dan program-program PMI yang pelbagai, dan program-program PMI yang kita dalam PMI sendiri, dan kita ada 6 lajnah, dan mungkin nanti insya-Allah saya tak akan cerita sekarang sebab apa, nanti akan diterangkan oleh slide, dan juga akan kita bagi peluang pada adik-adik semua bersama dengan pimpinan-pimpinan lajnah yang mana adik-adik semua telah pilih. Dan saya harapkan rasa-rasanya semua telah menerima mesej daripada pengurusi dan timbalan pengurusi lajnah. Dan selepas ini mungkin kita akan buat sharing ataupun kita perkongsian bersama dengan lajnah masing-masing. Dan akhir sekali, apa yang saya harapkan selaku daripada barisan pimpinan PMI UTM, apa yang saya harapkan di kalangan adik-adik semua yang hadir pada hari ini, kalau boleh istiqomahkanlah, tetapkanlah, sabatkanlah hati adik-adik bersama dengan orang yang mencintai dan kepada program-program Islam ataupun program yang boleh mewujudkan roh jihad kita, dan iaitu kita nak mengangkat, kan, kita nak mengangkat kita darjat, iaitu menjadi sebagai khalifatullah, dan juga jangan lupa kita ini merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu peranan dia sangat besar. Dan peranan kita sebagai khalifatullah seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala syaratkan kepada kita, dan makmurkanlah bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan ingatlah, daripada PMI inilah kita mengambil ruang yang ada, iaitu kita nak memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menghidupkan program-program Islam, dan kita menghidupkan program Islam ini, moga-moga jiwa kita, hati kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekadar itu saja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran kepada saudara Zaki atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Semoga dari ucapan yang ringkas dan padat sebentar tadi, kita akan terus meningkatkan mujahadah dalam diri masing-masing dan terus memberi komitmen dalam PMI bagi mencapai husnul khatimah, insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, majlis ini disuikan lagi dengan ucapan daripada Timbalan Pengurusi Hal Ehwal Wanita Islam PMI daripada saudari Ummu Hazimah binti Abdul Karim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati penasihat bagi Persatuan Mahasiswa Islam UTM Sekudar Johor, Dr. Arif bin Saleh, dan yang dihormati juga mantan Presiden PMI Muhajiri bin Ahmad, adik-adik, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian. Saya sebagai wakil kepada Timbalan Presiden sendiri, Timbalan Presiden iaitu Saudari Nur Sutriana Haji Babu, ingin berkongsi kepada hadirin yang hadir pada hari ini bagi pihak muslimat sendiri. Jadi insya-Allah sebelum memperkenalkan apakah Hewi sebenarnya, saya ingin mengucapkan belum terlambat, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada adik-adik tahun 1 khususnya ke Bumi UTM dan ke program Together with PMI secara khusus. Jadi insya-Allah terima kasih kepada adik-adik dan sahabat-sahabat yang sudah datang pada hari ini untuk bersama-sama kita mengenali PMI dengan lebih dekat. InsyaAllah tak kenal maka tak kenali. Jadi seterusnya saya
ingin memperkenalkan apakah HIWI sebagai sayap Persatuan Mahasiswa Islam MIUTM sendiri, iaitu kami bagi pihak siswi sukacitanya ingin menyerulah kepada adik-adik muslimat secara khusus untuk bersama-sama dengan Lujnah HIWI, Hal Ehwal Wanita Islam, sebagai sayap muslimat di dalam Persatuan Mahasiswa Islam UTM. Jika Presiden telah mengatakan tadi bagaimana PMI ingin berkomitmen mengajak mahasiswa UTM sendiri untuk menjadi insan soleh dan musleh, HIWI juga ingin mendukung cita-cita tersebut dengan membawa tema tersendiri, iaitu Anggun Bijak dan Solehah. Bagaimana dikatakan Anggun Bijak dan Solehah ini? Anggunnya secara dalaman, dan bijaknya bagaimana kita sebagai muslimat ingin menempati situasi sekarang sebagai seorang muslimat yang bijak dan berdikari, bagaimana nak berada di alam universiti tetapi berada dengan selamat dan tidak terlibat dengan perkara yang tiada. Inilah insya-Allah. Dan bagaimana solehahnya kita nak muslimat ni, mahasiswi, keseluruhan mahasiswi di UTM, untuk sebabnya adik-adik dan sahabat-sahabat boleh faham bahawa kita memasuki alam kampus, alam universiti bukan sekadar untuk mendapat 4 flat atau 5 flat dan sebagainya, tapi bagaimana belajar untuk menjadi insan dan hamba Allah yang lebih baik. Jadinya bagaimana kami HIWI ingin membawa tema, ingin mencapai apa yang kami gariskan sebagai matlamat untuk melahirkan muslimat Anggun Bijak dan Solehah. Kami ingin mengajaklah adik-adik muslimat khususnya untuk menyertai, jadi ada ambil peluang di sini untuk memperkenalkan HIWI secara dalaman. Kami mempunyai 4 unit, iaitu unit kebajikan yang mana mengcounter isu-isu muslimat secara khusus. Jadi kepada mahasiswi yang dikasihi dan adik-adik yang baru datang, jika mempunyai sebarang masalah, bolehlah berjumpa dengan barisan kepimpinan kakak-kakak dan kakak-kakak HIWI bagi untuk inilah merujuk. Kami alu-alukan adik-adik untuk bersama-sama dengan kami, bukan sekadar kita berdua, tapi kita bersama-sama insya-Allah meningkatkan diri masing-masing, dan kami berbesar hati untuk membantu adik-adik jika terdapat sebarang masalah dari segi kebajikan. Dan HIWI juga mempunyai unit multimedia, iaitu unit yang menyebarkan isu-isu berkenaan dengan muslimat yang berkisar sekitar muslimat, sebarang isu dan yang istimewa lah, sebab kita tahu muslimatnya banyak isu yang khusus yang diperbincangkan sepanjang masa insya-Allah. Dan seterusnya kita ada sukan dan kebudayaan, yang mana kita juga ingin melahirkan mahasiswa yang sihat, cerdas dan cergas di luar dan di dalam kuliah sendiri. Dan sama juga seperti yang Presiden PMI nyatakan, HIWI juga mempunyai usrah khusus tersendiri, iaitu setiap Rabu petang. Jadi dijemput untuk memeriahkan usrah HIWI. Dan seterusnya dari segi aktiviti, HIWI juga mempunyai unit aktiviti yang mengcounter aktiviti muslimat secara khusus, iaitu saya ingin memperkenalkan kepada adik berkenaan dengan teman muhasabah HIWI yang kita ambil masa semasa muslimin bersolat Jumaat. Jika muslimin ni diberi kurniaan solat Jumaat, apa salahnya kita ni menggunakan masa untuk bertemu sesama kita? Sebabnya kita tahu muslimin mempunyai masa khusus untuk bertemu dan bersosial pada masa solat Jumaat. Muslimat juga mempunyai masa tersebut untuk mempelajari isu-isu tertentu yang melalui ustazah yang dijemput khas pada kebiasaan dia. Dan istimewanya program ni disertai juga oleh staf-staf UTM. Dan program teman muhasabah HIWI ni mempunyai rekod yang panjang lah, dan program ini diminati oleh insya-Allah segenap wanita di UTM. Okey, jadi
Setelah memperkenalkan Hewi, saya sekali lagi ingin menyeru adik-adik untuk sama-sama kita memperkembangkan, meningkatkan diri masing-masing. Sebabnya kita datang ke bumi UTM ini, baca tak itu gerbang tulis apa? Rabbi zidni ilma, kan? Jadinya ya Allah tambahkan bagi kami ilmu. Jadinya saya wakil ini menyeru sahabat-sahabat sekalian, adik-adik sekalian untuk sama-sama menuntut ilmu, bukan sekadar di dalam kuliah tetapi di luar kuliah. Dan insya-Allah kita bersama-sama membina bi'ah yang lebih bi'ah solehah di bumi UTM. Ayat sekali saya ingin berkongsi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah." Dunia itu perhiasan dan seindah perhiasan ialah wanita salihah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada saudari Ummu Hazimah atas ucapan diberikan sebentar tadi. Majlis kini diteruskan lagi dengan slot bersama saudara Muhajirin bin Ahmad. Tafadhal masyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anda ucapkan kepada saudara pengerusi majlis kita pada malam ini yang anda sanjungi Dr. Arif Saleh bin Rosman, penasihat Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia Gurwana, Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia Saudara Muhammad Zaki Harun, Timbalan Presiden Ketua Dewan Muslimat Persatuan Mahasiswa Islam UTM Saudari Nur Sutriana binti Haji Babu. Dewan Pemuda tak ada, Dewan Muslimat ada, Dewan Pemuda tak ada. Seluruh ahli jawatan kuasa Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia, pengarah program TWPMI pada malam ini Saudara Fatur Rahman, dan seluruh jawatan kuasanya, adik-adik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih, jazakallahu khair, kerana jemputan yang diberikan kepada Ana sebagai mantan Presiden Persatuan Mahasiswa Islam UTM. Beginilah persatuan Islam ataupun organisasi Islam. Apabila telah berlalu satu sesi kepimpinan, maka pemimpin-pemimpin yang terdahulu tidak akan dilupakan. Sesebuah organisasi Islam itu, dia tidak akan melakukan tuduhan ataupun melemparkan perkara-perkara negatif kepada pimpinan-pimpinan terdahulu itu. Malah akan menyanjung sumbangan-sumbangan yang telah diberikan terhadap organisasi ataupun perjuangan yang dibawa dalam persatuan ini. Sebagaimana yang kita lihat di dalam organisasi sekular pada hari ini, kita dapat melihat bagaimana organisasi sekular di banyak tempat, di mana-mana negara, bukan mana-mana negara luar sahaja, tetapi di Malaysia kita dapat melihat ada di kalangan pemimpin-pemimpin yang telah dilantik menyalahkan pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Tetapi bagi sebuah organisasi Islam sebagaimana PMI ini,
Anda tidak merasakan keadaan sebagai begitu wujud. Tidak timbul isu mempersalahkan pemimpin-pemimpin terdahulu. Malah anda merasa diraikan kerana walaupun telah habis jawatan sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa Islam UTM, tetapi di banyak tempat, kolej-kolej, anda masih dipanggil untuk menyampaikan pengisian-pengisian. Sebagai contoh, seringkali dijemput berforum, mempenguruskan forum bersama dengan Al-Fadhil Dr. Arif Saleh di mana-mana forum-forum Islam. Setakat ini anda pun dah tak ingat dah berapa kali berforum dengan Dr. Arif Saleh, menunjukkan bahawa orang lama tak dilupakan. Jadi adik-adik pun tak perlu risau apabila masuk ke Persatuan Mahasiswa Islam UTM ini. Apabila telah menjadi senior ataupun telah menjadi alumni, adik-adik tidak akan dilupakan. Sebagaimana senior-senior yang ada, yang telah habis pengajian, masih ada hubungan yang terjalin, yang masih tetap erat. Hari raya baru-baru ini, mereka-mereka yang telah grad, yang telah bergraduasi, junior-junior yang ada pakat-pakat buat kumpulan, pergi menziarahi senior-senior yang dah habis, yang dah bergraduasi. Jadi kalau kita fikir secara logik, bila dah habis, ikatan tu dah tak ada, sebab masing-masing dah balik kampung halaman. Tetapi apa yang sangat menyukacitakan bagi anda dapat melihat ukhuwah dan silaturahim yang wujud itu masih tetap tersemai walaupun berpisah negeri, berpisah daripada universiti. Dah habis keluar daripada Universiti Teknologi Malaysia, balik kampung halaman masing-masing, tetapi adik-adik dunia masih tetap mencari senior-seniornya. Jadi kita mengharapkan demikian juga dengan adik-adik dunia yang ada, yang baru datang masuk tahun 1, jangan lupa cari senior. Cari senior yang dah habis tu mungkin terlalu jauh, tetapi yang ada dekat dengan kita. Di UTM ini sebagai contoh, ramai senior-senior yang ada dan yang berkecimpung di dalam persatuan. Sebagai contoh PMI UTM ini, maka carilah mereka, sebab mereka merupakan pembimbing kepada kita semua. Walaupun mungkin kita merasakan diri kita ini lebih dari sudut mungkin kefahaman ataupun ilmu, tetapi dari sudut pengalaman mereka berada di universiti ini masih tetap mendahului kita. Sebab apa? Mereka telah 2 tahun, 3 tahun lebih dahulu masuk daripada kita. Jadi sudah tentu mereka mempunyai kelebihan yang lebih daripada kita. Jadi kita sama-sama cari ataupun hubungkan ukhuwah dan silaturahim dengan senior-senior yang ada. Jadi hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedatangan adik-adik semua ke UTM ini tidak lain dan tidak bukan. Tadi anda tengok ada satu slide sebelum slide ini dibuka, ditampilkan satu hadis daripada Nabi SAW. Hadis itu dia tulis maksud daripada matan hadis. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan bagi dirinya oleh Allah, maka akan ditambahkan kefahaman agama. Ditulis dalam bahasa Melayu. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, tak silap ana, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa inna ma ana qasim wallahu yubti." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dirinya, maka akan ditambahi baginya kefahaman agama. Sesungguhnya aku ini hanyalah penyampai, dan yang memberikan kefahaman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang ke UTM ini tidak lain dan tidak bukan untuk mencari kefahaman, untuk mencari ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita perolehi itu akan menjadi cahaya kepada kita dalam menyuluhi kehidupan kita di dunia ini. Kerana apa? Kerana hidup kita di dunia ini tidak boleh tidak adalah dengan ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu, nescaya kita akan tersesat. Bagaimana kita ingin menuju syurga Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita ingin berhadapan dengan hisab Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kalau kita tidak ada ilmu pengetahuan? Anda ingin memberikan penekanan kepada konteks ilmu. Kerana apa? Kerana ilmu merupakan, tidak ada agama pun yang memberikan penekanan yang lebih terhadap ilmu melainkan Islam. Hanya Islamlah satu-satunya agama yang sangat-sangat meninggikan darjat orang yang berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat.
Sesungguhnya kami meninggikan darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di kalangan kamu beberapa darjat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita ini. Jadi kedatangan adik-adik, anda cukup berbangga pada malam ini kerana adik-adik datang sebagai mahasiswa Islam, berkumpul di dalam dewan ini sebagai mahasiswa yang satu akidah dengan anda. Kita tahu di universiti ini yang masuk ke UTM bermacam-macam. Ada sebagaimana yang disebutkan oleh Presiden kita tadi, ada daripada kalangan yang beragama Hindu, ada yang daripada kalangan beragama Buddha, ada yang daripada kalangan beragama Kristian dan sebagainya. Dan kita terpilih. Allah Subhanahu wa taala memilih kita, memberikan kita dengan akidah yang benar, akidah Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Tidak ada agama melainkan Islam. Allah memilih kita dengan akidah Islam, menjadikan kita mahasiswa beriman. Selain daripada kita menjadi mahasiswa beriman, Allah angkat lagi kita. Sebagaimana ayat tadi Allah sebutkan, mengangkat darjat orang beriman pertama, yang kedua mengangkat darjat orang berilmu. Jadi siapa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Yang Allah maksudkan daripada ayat ini adalah adik-adik semua. Adik-adik datang sebagai mahasiswa yang beriman, yang berakidah dengan akidah Islam, kemudian datang pula sebagai penuntut ilmu. Jadi alangkah bangganya pada malam ini kerana adik-adiklah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ayat ini. Jadi sesuai dengan tingginya kedudukan dan darjat adik-adik semua sebagai penuntut ilmu, sebagai orang yang datang untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakanlah ruang dan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk menambahkan ilmu sungguh-sungguh. Bukan datang ke universiti ini sekadar untuk memenuhi masa. Sebab kalau duduk rumah tak ada buat apa-apa kan. Jadi masuk universiti ni adalah orang kat rumah sebut, anak kamu pergi kat mana? Oh, masuk UTM kan. Jadi adalah kan orang yang boleh dijawab. Bukan kerana itu kan. Tujuan kita datang ke universiti ini bukan sekadar untuk mengisi masa kita, bukan sekadar untuk menjawab apabila orang tanya kita pergi mana, tetapi tujuan kita yang sebenarnya adalah untuk menuntut ilmu, menambahkan ilmu kita bagi kita mendekatkan diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis baginda Nabi menyebutkan 5 kelebihan orang yang berilmu. 5 kelebihan orang yang berilmu. Di dalam satu hadis yang agak panjang, anda sebutkan maksudnya. Yang mana Nabi SAW menyinaraikan 5 kelebihan orang yang datang menuntut ilmu. Yang pertama sekali Nabi sebutkan, akan dipermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Maksudnya kita ini ambil jalan ke UTM, kita ambil jalan menuju ke syurga. Dan yang kedua disebutkan, dia tulis kat sini 2 minit lagi. Sepatutnya disebut tadi 5 minit, sepatutnya dia tulis 5 minit. Jadi adalah masa sikit. Dan 5 itu satu kelebihan 1 minit. Jadi anda sebutkan secara direct, yang pertama sekali akan dipermudahkan baginya jalan ke syurga. Yang kedua para malaikat akan menghamparkan sayapnya, kerana tanda sangat menyukai dan menyintai orang yang datang untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, 7 petala langit dan bumi memohonkan keampunan kepada orang-orang yang datang menuntut ilmu. Dan yang keempat, orang yang datang menuntut ilmu ini kelebihannya berbanding dengan ahli ibadah, ibarat kelebihan orang yang kelebihan bulan ke atas bintang-bintang. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, orang yang datang menuntut ilmu ini kelebihannya dia merupakan pewaris kepada para nabi. Dia merupakan warasatul anbiya, pewaris kepada para nabi. Nabi SAW tidak meninggalkan pusaka harta kepada kita, tetapi pusaka yang ditinggalkan kepada kita adalah ilmu dan akidah yang benar. Jadi kita kena faham perkara ini kerana ia adalah asas kepada perjuangan kita. Tanpa ilmu tidak ada makna perjuangan. Tanpa ilmu tidak ada makna dakwah. Tanpa ilmu tidak ada makna kehidupan. Tanpa ilmu tidak ada makna jalan kita menuju ke syurga.
Tanpa ilmu kita tidak akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada adik-adik semua ke UTM ini. Dan anda juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa kerana tidak lupa untuk menjemput anda pada malam ini, menyampaikan sedikit ucapan sebagai mantan presiden, mewakili orang-orang lama, senior-senior yang dah habis tempoh kepimpinan. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita, mencapaikan kepada kita matlamat tujuan program ini. Dan berkumpulnya kita pada malam ini adalah untuk berukhuwah, bersilaturahim, yang mana ukhuwah dan silaturahim itu sangat-sangat dititikberatkan oleh Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu selagi mana kamu tidak mencintai saudara kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Jadi rasanya cukup setakat itu sahaja untuk malam ini. Anda ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk mendengar. Anda mohon maaf kepada Dr. Arif terlebih masa, kan? Lepas ni insyaAllah Ustaz akan menyampaikan lebih banyak peringatan-peringatan kepada kita. Sebab kita perlu banyakkan peringatan. Diri kita ini seringkali lalai, lupa dan sebagainya. Dan perlu kepada kita ni ulama-ulama ataupun guru-guru agama untuk mengajarkan kita tentang jalan-jalan menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan yang disampaikan oleh saudara Muhajirin sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh saudara Muhajirin dapat dijadikan panduan dalam diri kita ketika meniti kehidupan di kampus, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, PAP nanti telah tiba. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Dr. Arif Saleh bin Rosman selaku penasihat PMI UTM untuk menyampaikan sepatah dua kata sekaligus merasmikan program Together with PMI pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى بلسان موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berusaha, Presiden Persatuan Mahasiswa Islam UTM, yang hormati barisan kepimpinan PMI UTM, hormati wakil
mantan pimpinan PMI sedang hadirin, dan seterusnya pihak menganjur program Together with PMI UTM dan yang dilahirkan sahabat-sahabat ahli PMI UTM, mahasiswa dan mahasiswi baru. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita masih lagi diizinkan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan yang sementara ini, untuk mengabdikan diri kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mengabdikan diri kepada-Nya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan fungsi dan peranan Nabi Adam alaihissalam dan anak cucu cicit keturunan dalam bangsa manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan Adam dan anak cucu cicitnya sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Inilah dia fungsi utama kita selaku manusia. Yang pertama, peranan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, peranan kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa juga situasi di mana juga seseorang itu berada, inilah dia dua peranan, dua amanah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan kepada kita selaku manusia. Sama ada kita berada di kampung, kita berada di bandar, peranan kita sebagai pelajar, peranan kita sebagai pensyarah, peranan kita sebagai apa sahaja, apa juga pekerjaan yang dilakukan, sama ada seorang petani, sama ada seorang penoreh kitab, sama ada seorang nelayan, sama ada seorang profesor di universiti, sama ada seorang Perdana Menteri sesebuah negara. Semuanya berperanan sebagai hamba Allah dan khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, jadi saya juga mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada sahabat-sahabat yang baru mendaftarkan diri sebagai mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Teknologi Malaysia. Dan yang lebih membanggakan, kesudian saudara dan saudari, sahabat-sahabat sekalian, dengan kerelaan hati menyertai Persatuan Mahasiswa Islam UTM untuk bersama-sama kita belajar bagaimana melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di atas muka bumi UTM ini secara khusus,
dan secara umumnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita berada di Universiti Teknologi Malaysia. Falsafah di Universiti Teknologi Malaysia, hukum Allah adalah teras sains dan teknologi. Moto Universiti Teknologi Malaysia, kerana Tuhan untuk manusia. Jelas di hadapan kita visi dan misi universiti bagi melahirkan mahasiswa-mahasiswi yang berperanan sebagai hamba Allah untuk memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengikut syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. BMI UTM dengan penuh komitmen mendukung falsafah universiti, hukum Allah sebagai teras sains dan teknologi, untuk kita bersama-sama menerokai lautan ilmu bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenal diri kita untuk berperanan sebagai hamba dan khalifah. Jadi perjuangan BMI UTM adalah selari dengan agenda universiti. Jadi mahasiswa BMI UTM komited untuk mendukung serta membantu di peringkat mahasiswa bagaimana untuk kita mentafsirkan falsafah universiti itu dalam kehidupan seharian sebagai seorang mahasiswa. Hukum Allah adalah teras sains dan teknologi. Hukum Allah itu terasnya adalah wahyu, dan wahyu itu adalah merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berada dalam sebuah organisasi. Kita tidak menafikan ada lagi organisasi lain di dalam kampus ini untuk juga mengajak mahasiswa-mahasiswi menjadi seorang hamba Allah dan khalifah Allah. Kita menganggap kepelbagaian organisasi Islam ini sebagai suatu kekuatan, suatu ruang dan peluang untuk kita bermuhasabah diri, untuk kita mewujudkan suatu persaingan sihat, bersama-sama mendaulatkan agama Allah di atas muka bumi UTM ini. Kita tidak mendakwa bahawa BMI yang terbaik, dan kita tidak seharusnya mendakwa hanya BMI sahaja yang mahu mengajak mahasiswa dan mahasiswi melaksanakan perintah Allah di atas muka bumi UTM. Kita perlu ada perasaan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi keterlibatan saudara-saudari, sahabat-sahabat sekalian untuk bersama-sama dalam BMI UTM tidak menyertai organisasi yang lain bukan bermakna BMI yang terbaik, bukan bermakna organisasi yang lain itu tidak baik. Kita hanya memilih salah satu. Kita tak mampu nak jadi ahli semua. Kita hanya pilih salah satu yang kita rasa sesuai dengan jiwa kita. Nabi SAW menjelaskan al-arwah junudun mujannadah.
manusia itu adalah ibarat barisan tentera yang berbaris. Jadi setiap roh itu dia ada tarikan antara satu sama lain. Dalam bahasa orang moden ada chemistry. Jadi mungkin chemistry adik-adik ini yang baru mendaftar, chemistry-nya dengan senior-senior dalam PMI. Bukan bermakna kita menyalah ataupun menolak sahabat-sahabat dalam organisasi yang lain. Ini suatu dasar yang perlu kita pegang. Di mana Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama salafus salih dalam kalangan generasi para tabi'in, menjelaskan tidak ada satu pun dalil yang menyatakan bahawa suatu aliran mazhab itu yang benar berbanding dengan aliran yang lain. Tidak ada satu pun dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang hanya menyatakan pendapat seorang itu sahaja yang betul, manakala pendapat orang lain adalah salah. Ini adalah pandangan Imam Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in yang melihat suasana umat Islam yang pada ketika itu yang berpecah, mengikut mazhab-mazhab yang tertentu, mengikut aliran-aliran pemikiran yang tertentu, dan menyalahkan antara satu sama lain. Inilah penyakit yang berlaku, fitnah awal yang berlaku di akhir pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, apabila berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Di suasana fanatik mazhab, suasana fanatik kepada sesuatu aliran pemikiran, telah menyebabkan umat Islam berpecah. Jadi kepelbagaian cara berfikir, kepelbagaian metod dakwah itu adalah merupakan sunnatullah. Berbeza cara berfikir, berbeza metod dakwah bukan bermakna perpecahan. Perbezaan dan perpecahan bukan dua perkara yang sama. Perbezaan itu sunnatullah. Kita boleh berbeza pendapat. Hatta di dalam PMI sendiri pun kita berbeza pendapat. Dalam menyelesaikan sesuatu isu kepimpinan, boleh berbeza pendapat. Bahkan di luar organisasi pun berlaku perbezaan pendapat. Tetapi perbezaan itu bukanlah alasan untuk kita berpecah. Perbezaan cara fikir, perbezaan pendekatan ataupun metod dakwah perlu dilihat pada masa sekarang ini sebagai faktor kekuatan. Bagaimana kita mampu mensinergikan, bagaimana kita mampu melihat, menggabung jalin kekuatan-kekuatan perbezaan itu untuk kita bergerak dengan lebih maju. Ini yang perlu kita lakukan. Dan cara berfikir seperti inilah yang perlu kita tanamkan dalam kalangan ahli PMI. Inilah dia yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang ditarbiyah, dididik oleh Nabi kepada generasi sahabat, sehingga Nabi berjaya melahirkan tokoh kepimpinan ummah dalam kalangan sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Inilah dia mentaliti seorang ketua yang dapat melihat kepelbagaian yang ada ini sebagai sumber kekuatan. Bagaimana PMI UTM perlu melihat kepelbagaian organisasi Islam yang ada di dalam kampus ini sebagai peluang untuk kita maju lebih jauh dalam medan dakwah. Tak semua perkara PMI UTM mampu lakukan.
Dengan kehadiran 500 ahli baru yang baru mendaftar ini pun, kepimpinan yang sedia ada tak mampu nak cater semua. Dengan kekuatan kita yang ada pun, kita masih belum dapat menyelesaikan semua masalah yang ada dalam kampus. Sebab itu, kepimpinan PMI UTM bersama-sama dengan ahli baru yang penuh semangat, yang prolific, yang merupakan young blood, new blood, darah muda, darah baru. Sebagai sumber kekuatan PMI, kita perlu meneraju lebih jauh. Kita perlu berfikir sebagai seorang ketua, bagaimana untuk kita menggabung jalin kekuatan-kekuatan yang ada, untuk kita duduk bersama, meminimalkan perbezaan, memaksimalkan perkara-perkara yang kita sepakati. Mana yang diperbezakan, itu kita minimalkan. Selagi mana tidak terkeluar daripada batasan syariat, itu termasuk di dalam ijtihad yang dibenarkan oleh syarak. Mana yang berlawanan dengan syariat, haram secara qat'i, tiada kompromi. Tapi mana-mana yang bersifat ijtihad, yang ada ruang untuk para ulama berbeza pendapat, minimalkan perbezaan itu. Kita lihat di mana titik kesamaan antara kita. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Seterusnya, kita bersama-sama dalam PMI UTM ini untuk kita mendukung dengan penuh komitmen bagaimana kita menerapkan dalam kalangan ahli PMI UTM atribut graduan UTM. Sebagaimana dinyatakan oleh saudara Presiden tadi, alhamdulillah dengan hasil didikan tarbiyah yang diterima di dalam PMI, berjaya mendidik communication skill, kemahiran komunikasi beliau. Jadi PMI mendukung apa yang dihasratkan oleh universiti. Kita mahu melahirkan mahasiswa yang mahir dalam berkomunikasi. Lujnah yang berkaitan perlu proaktif. Bagaimana untuk kita memberikan ilmu-ilmu asas kepada ahli-ahli baru ini untuk menjadi seorang pemimpin yang berketerampilan berkomunikasi di khalayak. Biar kita ada kekuatan. Di mana berada dan sudah terbukti dalam sejarah, ahli-ahli PMI UTM, ke mana mereka pergi, mereka membawa satu kekuatan. Banyak kekuatan. Antara kekuatan yang paling menonjol dari sudut komunikasi. Yang kedua daripada sudut team working. Bagaimana organisasi ini mengajar kita untuk bekerjasama, membina ukhuwah, bekerja dengan sama-sama, sehingga kita keluar daripada kampus, kita mampu mengetuai suatu organisasi di luar, dan kita mampu untuk memotivasikan orang bawahan untuk kerja bersama-sama. Team working yang kedua. Antara atribut UTM yang juga didukung oleh PMI, iaitu pembelajaran sepanjang hayat, long life learning. Ini perkara-perkara asas yang mahasiswa kena tahu, kerana inilah dia hasrat universiti. Apabila mahasiswa graduat, selain daripada mempunyai IQ yang tinggi dalam kepaharan masing-masing, mereka juga menguasai 7 skill paling minimal, 7 kemahiran. Dia sebut tadi, kemahiran komunikasi, kemahiran kerja berpasukan. Yang ketiga, long life learning, pembelajaran sepanjang hayat. Jadi untuk unsur pembelajaran sepanjang hayat ini,
antara usaha yang telah digerakkan oleh kepimpinan PMI UTM, kita mengajak kepada seluruh ahli untuk turut sama dalam aktiviti kuliah tafakuh setiap malam. Dan alhamdulillah, Fakulti Tamadun Islam di mana ana diamanahkan sebagai timbalan dekan pembangunan Fakulti Tamadun Islam, pihak dekan telah bersetuju untuk menjadikan PMI UTM ini sebagai anak angkat Fakulti Tamadun Islam untuk kita bersama-sama menggerakkan usaha dakwah dalam kampus. Dan setakat ini kerjasama yang baik yang telah kita jalinkan antara pihak fakulti dan PMI, kita menganjurkan kuliah pengajian pada setiap malam, supaya ahli-ahli kita ini mempunyai ilmu-ilmu asas yang jelas, ilmu fardu ain yang jelas, yang bukan hanya sekadar seorang engineer yang hebat, tetapi engineer muslim muttaqin yang menguasai ilmu fardu ain dan seterusnya menjuarai ilmu fardu kifayah di dalam bidang masing-masing. Juga kita ada kemahiran critical thinking, problem solving. Jadi ini kemahiran-kemahiran yang perlu dijermakan, ditafsirkan dalam aktiviti PMI. Jadi apa-apa perancangan lujnah selepas ini, semuanya dia akan berpaksikan kepada perkara-perkara tersebut. Jadi ini menunjukkan komitmen PMI mendukung dasar universiti. Kita tidak mahu pandangan serong terhadap PMI. PMI ini adalah anti-establishment. PMI adalah suatu organisasi pembangkang. Tidak. Kita buktikan secara real bahawa PMI lah yang menjuarai dalam kalangan mahasiswa. PMI menjuarai mendukung falsafah universiti. Dan kita buktikan secara real. Jadi bukan kita ini hanya pemikiran membangkang. Membangkang itu tidak betul, yang betul adalah mengkritik. Pemikiran kritis itu adalah agenda universiti, critical thinking. Mahasiswa perlu ada pemikiran kritis. Kita bukan menjadi pak turut hanya ikut sahaja apa yang berlaku. Tidak. Kita perlu ada pemikiran kritis. Dan dalam masa yang sama, kita menyelesaikan masalah yang berlaku, mengemukakan cadangan-cadangan. Dan insyaAllah selepas ini kita ada RTM, Rukun Tetangga Mahasiswa, yang diketuai oleh PMI UTM bersama-sama dengan badan-badan yang lain. Ini juga aktiviti-aktiviti yang perlu kita ceburi dalam usaha kita belajar. Kita di universiti ini kita belajar. Baik. Jadi kita belajar dalam satu kajian ilmu otak, IQ hanya menyumbang 30% daripada kejayaan seseorang. Kalau hanya dengan IQ yang ada, kita hanya boleh dapat 4 plan. Sebenarnya dia hanya menyumbang 30% daripada kejayaan. Kita sudah mengabaikan 70% lagi sumber kekuatan kita. IQ, intelligent quotient, hanya 30%. 70% lagi yang besar berkaitan dengan spiritual quotient, kecerdasan spiritual kita, emotional quotient, kecerdasan emosi kita, social quotient, kecerdasan sosial kita. Yang inilah yang kita nak develop dalam PMI UTM. Kalau hanya duduk di dalam bilik kuliah, pagi pergi kuliah, petang balik, malam tidur, besok pagi pergi kuliah, habis semester 4 plan, tahun akhir masuk naik atas pentas, dapat anugerah naik chancellor, dapat anugerah chancellor. Yakinlah, pelajar seperti ini dia bukan pelajar cemerlang. Industri tak akan lihat hanya sijil. Inilah yang terbukti dalam medan kerja. Kalau tak reti nak bercakap, kalau tak reti nak handle mesyuarat, kalau tak reti nak berorganisasi, kita tak mampu untuk bersosial. Pergi makan malam macam mana nak tegur datuk, tak reti nak sosial.
Sebab apa duduk dalam bilik kuliah sahaja, duduk di bawah tengkurung, orang ni industri tak nak tengok. Walaupun sijil dia terpampang Falkland. Jadi kita nak ahli kita cemerlang dalam akademik, cemerlang dalam yang lain-lain. Dan itulah sedikit sebagai pertemuan awal kita. Dan insyaAllah selepas ini kita ada lagi sesi-sesi pertemuan di dalam program-program yang akan datang. Jadi buat akhirnya saya mengucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome to UTM. Dan yang utamanya welcome to PMI, together with PMI. Selamat menyertai dunia PMI. Kita perlu rasa seronok bersama dengan PMI, menerokai ilmu-ilmu baru, skill baru, kemahiran baru yang takkan kita dapat dalam bilik-bilik kuliah. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Together with PMI. See you ala barakatillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kesilapan. Sesungguhnya segala ibadat itu datang daripada Allah, manakala segala keterangan dalamnya mengendalikan majlis ini datangnya daripada kelemahan kami sendiri. Sebagai penutup majlis, kita lakukan majlis kita dengan tasbih, kafarah dan salawat.